Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjat rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu dalam ruang Facebook live ini, dan insya-Allah saya perlu untuk memadatkan perbincangan dan juga perbincangan kita pada malam ini, kerana sekitar jam 10 malam saya ada Zoom meeting berkaitan dengan bajet dan belanjawan 2021. Jadi dalam jangka masa sejam ini insya-Allah saya akan memberikan ulasan beberapa perkara, khususnya yang menyangkut berkaitan dengan perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyudin Yassin pada sekitar jam 4 petang tadi. Sebelum daripada itu, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mengikuti perbincangan secara live pada malam ini. Ada sahabat saya, saudara Arnas, ada saudara Yusuf Ishak, dan juga yang lain-lain. Mungkin malam ni agak lambat sedikit bagi mereka yang ingin ikut serta, sebabkan malam minggu sebahagian tu lain mungkin berada di luar makan bersama keluarga, sama ada di wilayah di Lembah Kelang ataupun di luar daripada Lembah Kelang. Baik, seperti mana yang telah pun kita ikuti dalam perutusan, satu perkara yang biasa dilakukan oleh Perdana Menteri ke-8 ini adalah melakukan perutusan dengan sama ada secara live ataupun rakaman lebih awal. Pada jam 4 petang tadi, kita pun telah melihat kepada teks yang telah pun disebarkan melalui ada 6 muka surat melalui 29 poin yang dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8. Ini perutusan khas 31 Oktober. Saya kira ramai telah pun membaca dan ramai juga yang mengikuti melalui live ataupun rakaman selepas daripada itu. Baik, selain daripada menyentuh terhadap ucapan Perdana Menteri ataupun perutusan beliau tadi, kita juga memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melihat jumlah yang agak tinggi berkaitan dengan rekod kesembuhan COVID-19, iaitu seramai 1,000 orang sehingga pada waktu 24 jam yang lalu. 1,000 orang telah pun dibenarkan untuk discharge daripada hospital ataupun ward setelah mereka didapati positif daripada COVID-19. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala angka-angka ini akan terus bertambah dan mereka yang sembuh itu lebih ramai, dan mereka yang didapati positif itu mula berkurang setelah kita melalui beberapa minggu yang agak menakutkan dengan jumlah tertinggi, sehingga tidak silap saya pada satu hari direkodkan sampai kepada 1,200. Maka semoga jumlah sembuh itu lebih tinggi, meningkat berbanding dengan jumlah positif yang dikenal pasti. Baik, apa yang bermasalah daripada kadang-kadang orang menyatakan kita terlalu pesimis, terlalu negatif terhadap kerajaan ini. Tapi itulah yang hakikat yang berlaku, dan pihak di sebelah sana pun tidak dapat untuk menafikan. Dan kita memuji sebahagian daripada kerja-kerja itu yang kebanyakannya adalah dilakukan oleh penjawat awam, bukan oleh orang politik. Jadi ada sebahagian yang boleh untuk diberikan kredit kepada orang politik, dan banyaknya adalah daripada penjawat awam. Dan juga keseimbangan itu perlu ada, dan bukan semua itu diambil oleh orang politik. Penjawat awam tidak ada kepentingan untuk mengambil kredit itu kerana mereka tidak turun untuk bertanding ataupun mendapatkan sokongan. Tetapi orang politik, semualah, saya juga orang politik, tak boleh nafikan, cuba untuk mendapatkan kredit ataupun political mileage itu untuk kebaikan dan juga kepentingan diri mereka sendiri. Namun ucapan-ucapan yang dibuat ataupun yang disusun oleh pasukan Perdana Menteri ini, kita lihat
mempunyai beberapa sudut yang agak kritikal untuk kita boleh nilai. Kenapa saya katakan begitu? Sepanjang daripada poin pertama, poin kedua, disebutkan pada poin yang keempat, iaitu peningkatan kes COVID-19 secara mendadak telah memberi tekanan kepada para frontliners kita. Di negeri Sabah sahaja lebih 300 petugas barisan hadapan. Saya bacakan teks pada poin keempat Perdana Menteri ini. Dia menyatakan di negeri Sabah sahaja lebih 300 petugas barisan hadapan telah dijangkiti di COVID-19 dan lebih 1,200 petugas dikenakan kuarantin. Terdapat anggota polis yang terkena jangkitan COVID-19 dan setakat ini hampir 11,000 anggota terpaksa di kuarantin. Keadaan ini menambah kekangan pasukan polis terutama bagi mereka yang bertugas di barisan hadapan, dan dia menyatakan we cannot fail our frontliners. Ini saya faham adalah satu building case dalam statement beliau untuk pergi kepada poin yang penghujung ataupun pada poin-poin yang penghujung, disebabkan adalah justifikasi dan juga isyarat lembut dan halus oleh ahli parlimen paguh ini ataupun Perdana Menteri untuk mungkin saya katakan kemungkinan untuk memohon kembali perisytiharan darurat daripada yang di-Pertuan Agong. Kerana beliau sebutkan fakta-fakta ini dan akan pergi kepada yang penghujungnya. Baik, banyaklah yang beliau sebut, cuma kalau kita lihat pada poin yang pada poin yang ke-10, bermula daripada poin yang ke-10. Oleh itu, kerajaan akan membentangkan bajet 2021 di Dewan Rakyat pada 6 hari bulan November nanti yang akan menyediakan pelbagai peruntukan kepada agensi kerajaan, bantuan kepada rakyat jelata dan insentif kepada sektor korporat, industri dan perniagaan menghadapi COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Sebelum daripada saya memulakan siaran langsung ini, iaitu melalui Facebook Live, saya sempat untuk menghantar ataupun memuat naik satu petulisan saya berkaitan dengan belanjawan 2021. Ia bukan berkaitan dengan apa yang perlu ada dan apa yang tidak perlu ada dalam belanjawan 2021, tetapi adalah komentar saya terhadap cadangan ahli parlimen Iskandar Puteri yang juga de facto ataupun tokoh besar dalam DAP, iaitu Yang Berhormat Saudara Lim Kit Siang. Lim Kit Siang ada menyatakan dua kenyataan beliau pada beberapa hari yang lalu dan juga pada hari ini. Pada beberapa hari yang lalu, beliau menyatakan sokongan terhadap belanjawan 2021 adalah satu perkara yang benar, adalah titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tetapi benar juga ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat mempunyai tanggungjawab sebagai untuk melakukan semak dan imbang terhadap apa-apa sahaja yang dibentangkan sebagai rang undang-undang, termasuk belanjawan 2021. Maka dalam blank check itu, saya tidak pasti saudara-saudara yang masuk, terutama yang baru masuk ini, Abang Fazli Muhammad, sahabat-sahabat boleh untuk melihat kepada apa yang saya telah pun muat naik petulisan saya berkaitan dengan belanjawan 2021 pada sekitar jam pukul 9 tadi, iaitu ada satu usaha daripada DAP dan juga daripada ahli parlimen muda untuk membawa supply and confident and supply bill, iaitu rang undang-undang sokongan dan juga perbekalan. Yang ini adalah satu amalan dari Westminster yang mana yang saya dapat untuk baca, ia ada give and take. Mereka akan menyokong satu belanjawan 2021 dan apa-apa mungkin rang undang-undang yang dikemukakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dengan satu timbal balik, iaitu kemungkinan besar melalui pemulangan bajet ataupun peruntukan kepada ahli parlimen kepada kawasan-kawasan mereka, iaitu pembangunan. Dan untuk detail perkara tersebut boleh lihat dalam tulisan saya. Dan itu saya tidak bersetuju kerana ia seperti membenarkan
ahli-ahli parlimen pembangkang itu dimanipulasi dan diugut melalui peruntukan tersebut. Saya tahu ia diperlukan untuk pembangunan parlimen ahli parlimen tersebut. Tetapi membenarkan mereka dipergunakan, dimanipulasikan untuk diugut, untuk dijadikan sebagai tebusan bagi sokongan usul-usul di Dewan Rakyat, ini tidak sepolehnya untuk dibenarkan. Okey, dan apa dia jaminan sekiranya mereka menyatakan kami boleh menyokong confident and supply bill itu setelah dilepaskan ataupun diluluskan belanjawan, tiba-tiba yang dijanjikan itu dimungkiri dan dikhianati. Mereka ini bukan mengkhianati baru ataupun mereka dah khianat 10 tahun, 20 tahun lepas. Tak sampai setahun, pada bulan Mac ataupun ujung Februari yang lalu. Jadi tak boleh untuk dengan semudah-mudahnya, dengan rasa husnuzon yang terlalu tinggi kepada para pengkhianat ini. Jadi apabila menyentuh berkaitan dengan bajet tersebut, yang saya setuju ada dua perkara yang saya tulis baru sebentar tadi, apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Saudara Lim Kit Siang itu adalah kalau yang dimaksudkan untuk blank check itu adalah sekadar satu usaha libat urus ataupun engagement. Dipanggil ahli-ahli parlimen, seluruh ahli-ahli parlimen, sama ada daripada Pakatan Harapan ataupun daripada Pejuang, Warisan, PRS ke ataupun di Sarawak, yang pembangkang ini dilibatkan dalam mendraft, mencadangkan belanjawan 2021, saya okey. Tetapi untuk tunduk kepada mereka dengan satu bil, kau bagi undi aku di Dewan Rakyat, aku bagi engkau peruntukan semula. Yang ini tak jujur. Ini adalah berpolitik tahap tinggi yang amat menjijikkan, kerana peruntukan kepada parlimen termasuk kepada pembangkang di waktu wabak krisis pandemik COVID-19 ini dengan asas politik yang ini sangat memalukan. Ini menyanggah dan melanggar titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka di sini kalau kita lihat, saya setuju dalam cadangan yang kedua yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Iskandar Puteri, iaitu bagaimana pembentangan dalam amalan biasa Dewan Rakyat pada persidangan yang ketiga, dipanggil sebagai mesyuarat ketiga, iaitu yang ketiga dalam setahun, penggal ketiga iaitu dalam selepas daripada pilihan raya satu pilihan umum itu, pada tahun ketiga yang dipanggil sebagai penggal ketiga, mesyuarat ke-14 iaitu pilihan raya umum ke-14 pada minggu yang pertama. Dia akan bermula Isnin ini 2 November, berakhir pada 15 Disember. Amalannya adalah pada minggu pertama persidangan ketiga dalam tahun tersebut, Jumaat, selepas solat Jumaat akan dibentangkan belanjawan bagi tahun hadapan. Kalau tahun ini dibentangkan 2 November 2020, bermaksud pembentangan pada 2021. Itu amalan dia, bukan satu kewajipan, bukan satu ketetapan yang tidak boleh diubah. Maka cadangan saudara Lim Kit Siang adalah untuk diubah pada 13 November. 13 November bermaksud bukan Jumaat ini, Jumaat lagi satu. Sebab sehingga pada malam ini Kerajaan Perikatan Nasional tidak mengeluarkan lagi jemputan, tidak mengeluarkan lagi apa-apa kenyataan rasmi berkaitan dengan menjemput libat urus engagement ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Rakyat pembangkang untuk duduk sekali. Maka ini adalah perkara yang penting untuk melibatkan ahli parlimen pembangkang untuk sebagai satu usaha menghormati titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan nanti dalam Dewan juga perlu untuk dibahaskan dan dinilai adakah ia patut disokong ataupun tidak. Ia bukan blank check, benar. Itulah semak dan imbang. Takkan kita, dan saya percaya bukan maksud ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk meminta kepada ahli Dewan menyokong apa sahaja, walaupun bajet itu, belanjawan itu mempunyai satu loopholes ataupun kelompangan, kekurangan dan masalah yang cukup besar. Itu saya yakin pada hemat dan pandangan saya adalah itu bukan yang dimaksudkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik. Maka bajet yang disebutkan itu adalah bajet yang akan dibentangkan pada 6 November. Jadi saya
selari dengan apa yang disebutkan oleh Ahli Parlimen Iskandar Puteri, ianya patut untuk ditangguhkan seminggu lewat, daripada 6 hari bulan menjadi 13 hari bulan, kerana banyak perkara lagi yang masih dalam perbincangan cadangan-cadangan, termasuk daripada pembangkang dan juga daripada Blok Kerajaan Perikatan Nasional. Saya ingat antara yang rajin juga menulis dan mencadangkan itu adalah daripada Pekan, iaitu Najib Tun Razak. Maka di sinilah yang saya rasa ada mempunyai meritnya kenapa ia perlu untuk ditangguhkan seminggu lewat. Dan itu bukanlah mungkin satu masalah yang besar, melainkan ianya, saya tak pasti apa justifikasi kalau untuk dikelangkabutkan ataupun to be so rush, nak kelangkabut, nak dibentangkan. Memang amalannya adalah pada minggu pertama pada hari Jumaat. Baik. Seterusnya, melalui ucapan ataupun perutusan tadi, disebut juga berkaitan dengan pilihan raya Batu Sapi yang ditetapkan pada 5 Disember 2020 dan pilihan raya negeri Sarawak yang berkemungkinan diadakan pada bila-bila masa tidak dapat dielakkan. Ini kerana menurut Fasal 1 Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas berlakunya kekosongan sesuatu kerusi parlimen. Dalam Fasal 4 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak juga memperuntukkan 60 hari selepas daripada pembubaran Dewan Undangan Negeri. Baik. Pada poin yang ke-14, Perdana Menteri menyebutkan dalam sidang khas MKN yang beliau pengerusikan pada hari ini, iaitu 31 Oktober, hari Sabtu, Setiausaha SPR memaklumkan ramai petugas pilihan raya bimbang untuk bertugas PRK Batu Sapi kerana takut terkena jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia juga melaporkan jika pilihan raya negeri Sarawak terpaksa diadakan, beliau bimbang akan berlakunya penularan ini kerana akses kesihatan di kawasan-kawasan pedalaman itu agak berkurangan. Baik. Di sini yang berlaku masalah. Ini pandangan diberikan pihak pakar dalam pengurusan pilihan raya dan kesihatan negara kita. Saya mestilah mendengar pandangan mereka. Dan beliau ada sebut berkaitan dengan yang ke-17. Antaranya kekangan pergerakan pengundi, kita minta penduduk Batu Sapi supaya duduk di rumah, tetapi oleh kerana pilihan raya mereka terpaksa keluar beramai-ramai untuk mengundi, mungkin peratusan keluar mengundi akan rendah. Tapi itulah demokrasi. Saya nak mengingatkan Tan Sri Mahyudin Yassin, Perdana Menteri ke-8, bahawa PRK Batu Sapi memang tidak boleh dielakkan kerana telah berlaku kekosongan, dan beliau sendiri menyatakan berdasarkan perkara Fasal 1 Perkara 54. Dalam Perkara 54, Fasal 1 menyebutkan selepas daripada berlaku kekosongan rasmi itu dimaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat, dan Dewan Rakyat memaklumkan kepada SPR 60 hari selepas daripada itu perlu diadakan pilihan raya. Apa yang menyebabkan pilihan raya tak boleh dilakukan? Satu saja, iaitu darurat. Dan itulah yang dia nak bagi tahu. Oleh kerana dah kosong dan saya pun dah gagal minta darurat ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, jadi di situlah terpaksa buat. Yang ini sangat tak masuk akal. Kerana darurat, ia bukan sahaja untuk menggantung pilihan raya, tapi untuk menggantung parlimen yang anda tidak mahu berhadapan dengan usul tidak percaya dan juga belanjawan. Dan itu juga menyebabkan segmen kehidupan masyarakat, segmen ekonomi dan macam-macam terganggu. Dan anda hanya berfikir tentang pilihan raya dan anda hanya berfikir tentang isu berkaitan dengan Dewan Rakyat. Kalau anda dah memang tidak mempunyai majoriti, kenapa perlu ada di situ? Kenapa anda merasakan bahawa anda ada moral dan bermaruah untuk kekal menjadi Perdana Menteri, tatkala anda sendiri yakin undian anda nanti di Dewan Rakyat akan gagal? Kenapa tak berundur? Bismillah. Soalan ini ialah, saya tahu ia mungkin naif. Orang dah ada kuasa nak lepaskan mudah-mudah. Tak ada. Tetapi ada cara Tan Sri Mahyudin ada cara untuk mengelakkan orang-orang Batu Sapi tak keluar daripada rumah untuk mengundi, dengan Perikatan Nasional tidak meletakkan calon dan membiarkan calon daripada parti warisan, iaitu parti yang sedang menyandang kerusi untuk Batu Sapi itu untuk menang tanpa bertanding. Untuk pengetahuan semua,
Barisan Nasional yang terkenal dengan gila kuasa lah kita katakan selama ini, menggunakan begitu banyak cara untuk kekal kuasa. BN telah pun mengumumkan, BN ini yang ketuanya UMNO lah, UMNO, MCA, MIC dan yang lain-lain, parti-parti tempatan di Sarawak itu telah memberikan komitmen, BN telah memberikan komitmen, parti cinta PCS, Parti Cinta Sabah, tak silap saya, telah memberikan komitmen untuk tidak bertanding di PRK Batu Sapi. BN, UMNO, MCA, MIC dan parti-parti sekutu di Sabah telah memberikan komitmen mereka tak mahu bertanding di PRK Batu Sapi dan memberikan laluan terus kepada parti penyandang iaitu Warisan. Yang belum lagi memberikan komitmen ini adalah Perikatan Nasional, khususnya Bersatu. Sebab ada kemungkinan besar Bersatu ingin bertanding di sana. Perlembagaan memastikan, mendesak, mewajibkan selepas daripada 60 hari mesti berlakunya pilihan raya. Dan itu telah ditetapkan 5 Disember. Dan Tan Sri Mahyudin tak perlu untuk buat-buat naif ataupun buat-buat macam tak tahu dah habis cara jalan untuk mengelakkan rakyat kena. Anda ketua kepada PN, anda ketua kepada Kerajaan Perikatan Nasional, anda ketua kepada Bersatu, anda ada kekuatan dan juga mempunyai prerogatif untuk menentukan bahawa dalam PRK Batu Sapi, PN dan Bersatu khususnya tidak akan bertanding meletakkan calon. Jadi pada hari penamaan calon iaitu sekitar pada 2 minggu, mungkin 20 hari bulan November mungkin. Ketika hari penamaan calon itu, PN Bersatu, BN tak perlu hantar calon. Dia Warisan sahaja hantar dan berikan borang, dan satu sahaja borang sampai di pejabat daerah Batu Sapi lah mungkin. Satu sahaja. Jadi dia akan diisytiharkan pada hari itu menang tanpa bertanding dan tak perlu kepada rakyat dan pengundi Batu Sapi keluar pada 5 Disember untuk beratur ramai-ramai untuk adanya perhimpunan baru memangkah di pusat-pusat pembuangan undi. Jadi Tan Sri Mahyudin, saya tahu Tan Sri Mahyudin tahu tentang benda ini. Beliau puluhan tahun dalam politik. Beliau pernah jadi Menteri KDN, beliau pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri dan beliau Perdana Menteri sekarang. Dan beliau ada tim dan pasukan mereka sendiri di PMO. Jadi, semua kita perlu bagi isyarat dan juga bagi faham pada pasukan beliau dan beliau sendiri bahawa jangan buat-buat tak tahu, umumkan Perikatan Nasional dan Bersatu tidak akan bertanding di PRK Batu Sapi kerana PRK Batu Sapi tidak dapat dielakkan kerana ia peruntukan 54 dalam peruntukan dalam perkara 54 Perlembagaan Persekutuan dalam Fasal 1 dan kita bukan dalam waktu darurat, maka solusinya PN Bersatu tidak boleh bertanding di ataupun memberikan komitmen untuk tidak bertanding di PRK Batu Sapi. Itu telah pun diberikan komitmen dan BN Barisan Nasional committed untuk tidak bertanding di PRK Batu Sapi. Jadi kenapa dalam ucapan pukul 4 tadi, Tan Sri Mahyudin tidak menyatakan bahawa oleh untuk mengelakkan perkara tersebut, Perikatan Nasional Bersatu tidak akan bertanding. Kenapa Tan Sri tak sebut? Kenapa Tan Sri tak sebut? Kenapa Tan Sri mengambil satu angle, perspektif yang lain untuk meneruskan fear mongering? Untuk menakut-nakutkan sedangkan ada solusi yang lain. Itulah yang menyebabkan sebenarnya berpolitik juga dalam ucapan tu. Berpolitik. Sebab itulah kita kata jangan hanya yang lain. Okey. Seterusnya, dalam saya tahu ada mungkin sudah pun ada yang daripada mana terutamanya penyokong-penyokong Tan Sri masuk. Okey. Saya dah pergi kepada satu hal. Dan yang kedua, PRN Sarawak, Pilihan Raya Negeri Sarawak. Bila PRN Sarawak ini wajib dilakukan? PRN di Sarawak ini wajib dilakukan setelah habis waktu dia. Bila habis waktu dia? Jun 2021. Ada 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Jadi itulah kerja kan PBB kan gabungan rakyat Sarawak
kalau GRS Rakyat Sabah di Sarawak yang diketuai oleh PBB adalah di dalam Perikatan Nasional sekarang. 7 bulan lagi. Bermaksud sekarang kita maksudnya lagi 2 kali ganda waktu daripada mula Mac sampai sekarang. Dan sekiranya lagi 7 bulan, kita masih lagi bermasalah dengan COVID ini dengan terlalu tinggi. Bermaksud apa? Kerajaan PN lah yang bermasalah. Lebih setahun. Kalau katakan kerajaan itu ambil Mac tahun 2021 cukup setahun menguruskan kerajaan ini dalam keadaan pandemik COVID-19 yang dah turun kemudian naik balik. Maka GPS, terima kasih Abang Fazli, GPS Gabungan Parti Sarawak, GPS adalah dalam Perikatan Nasional. Yang mana yang paling kanan adalah Menteri JKR dia, Fadilah Yusof. Dia adalah dalam Perikatan Nasional, Menteri Kanan. Jadi Tan Sri Mahyudin mempunyai hak dan mempunyai prerogatif untuk berjumpa dengan GPS dan bagi tahu, tunggulah habis sampai kesudah. Bulan Jun baru bubarkan. Lepas Jun baru bubarkan, bermaksud lagi 2 bulan, sekurang-kurangnya pada bulan 8 tahun hadapan. Bulan Ogos 2021 baru dilakukan pilihan raya umum negeri Sarawak. Dalam jangka masa 8 bulan ini, semua daripada kita SPR perlu membuat libat urus dengan semua parti pembangkang, dengan semua pakar-pakar kesihatan awam untuk membuat bagaimana. Boleh jadi tidak hanya pilihan raya itu dibuat sehari, iaitu daripada pukul 9 buka ke ataupun pukul 8 sampai pada pukul 5. Katakan ia dibuka 24 jam, dibenarkan untuk keluar satu demi satu, ataupun mereka dengan wakil, katakan satu tempat, yang ini adalah cadangan-cadangan yang belum masak dan matang, saya lontarkan, diberikan, katakan yang kita tahu kat mana, bergerak daripada satu, katakan seminggu sekalipun. Saya mengikuti dekat dengan pilihan raya Presiden US. Pilihan raya US. Saya tak tahu, saya rasa ni memang penjilaan Perikatan Nasional lah. Waktu sekarang adalah PRK Batu Sapi bukan kerana bubar. PRK berlaku kerana kematian penyandang. PRN terbubar sendiri. Maka ketika itu memang terbuka pada semua. Jadi kalau berlaku pada selagi hampir setahun, itulah yang kita kena buka perbincangan. Kalau tengok, sebab tu jangan hanya duduk di bawah Perikatan Nasional ni kerjanya untuk mengampu saja. Pergi belajar di banyak tempat. Contohnya di US, pilihan raya umum untuk memilih presiden US adalah pada hari Selasa ni, 3 November. Tetapi bagi sebahagian daripada negeri itu telah bermula seminggu lepas. Mereka beratur berjam-jam sampai hampir 1 kilometer. Bahkan boleh mengundi walaupun bukan tentera, walaupun bukan tentera, bukan polis, bukan pekerja hospital, mereka tetap boleh untuk mengundi secara pos. Jangka masa seminggu. Kalau siapa yang rajin untuk buka CNN, rajin membaca, dia akan tahu ada sebahagian negeri, kerana kuasa negeri di US adalah sangat luas dan besar. Jadi sebahagian negeri menentukan seminggu awal, 2 minggu awal. Dan setakat pagi tadi bacaan saya dalam beberapa sumber berita adalah untuk mereka sampai di tengah malam. Bermaksud dibuka 24 jam. Jadi kita dapat panjangkan waktu dan orang yang berkumpul pada satu tempat itu dapat dikurangkan. Maka pada satu waktu itu hanya yang ada di tempat tersebut ataupun kawasan itu hanya 1 orang, 2 orang, mungkin 10 orang sahaja. Jadi waktu itu perlu untuk dipanjangkan. Saya tahu perlunya kepada pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang, ya. Jadi itulah kerja ahli Dewan Rakyat. Buat satu sidang khas, buat peruntukan klausa yang khusus untuk menunjukkan di bawah keadaan pandemik ataupun darurat kesihatan sebagai contoh.
Maka itulah yang diperlukan. Jangan hanya saya ingat ucapan Perdana Menteri pada jam 4 petang tadi, selain daripada fear mongering, cubaan untuk menakut-nakutkan seakan-akan tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi solusi, dia juga sangat simplistik. Oh, tak boleh ni, tak boleh langsung. Kalau tak ada ni, tak boleh langsung. Dan akhir sekali dia akan pergi kepada cubaan untuk menolak, indirectly dalam ucapan tersebut, menolak dan menyatakan kekecewaan ke atas keputusan Majlis Raja-Raja dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terhadap permintaan beliau melakukan, mengisytiharkan darurat penuh ke atas Malaysia. Kerana there is no such thing as darurat pentadbiran ataupun darurat politik berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Baik, kalau kita lihat pada poin yang ke-22, saya sebutkan begini, yang ini kata Tan Sri Mahyudin, beliau menyatakan bahawa, tetapi pada poin yang ke-22, saya sebutkan begini kerana ini bukan perkara main-main, ini perkara serius. Betul. COVID-19 bukan perkara main-main, ia perkara betul. Dan kerana bukan perkara main-main dan ia serius, kenapa kami semua marahkan menteri awak Tan Sri yang bernama Khairuddin Takiri yang ke sana sini tak pakai mask langsung. Berbeza orang yang mungkin ketika sedang nak berbicara tu dia turunkan sekejap, nampak dia bawa. Ini langsung tak ada tanda-tanda dia bawa. Mungkin kerana dia nak makan ataupun dia nak basuh mulut ataupun dia sedang bercakap dalam jarak, dia turunkan sedikit. Ia mungkin tak sesuai tapi dia ada tanggungjawab bawa. Yang menteri awak, yang awak Tan Sri sebelum ini kata akan gunakan rotan, yang awak tak gunakan lagi, awak lepaskan, yelah saya tahu itu adalah kuasa di bawah AG. Tetapi anda mempunyai kuasa untuk menggugurkan beliau daripada kabinet sebagai satu orang yang tidak mempunyai moral, melanggar sama sekali urusan ataupun keputusan daripada kabinet. Dan beliau cuba untuk mencabar, seakan-akan untuk sengaja mencabar dengan gambar merata-rata, gambar yang cukup banyak yang diletakkan di dalam page Facebook beliau sendiri. Kesana sini, bagi jumpa dengan orang tua, tak pakai langsung. Sekurang-kurangnya mungkin diletak di poket, kita kata, oh dia mungkin terlupa orang tangkap. Tak. Dia tak bawa langsung, tidak ada tanda. Pada semua gambar yang saya tengok, setakat semakan saya, tidak ada langsung. Mencabar undang-undang. Ini yang berlaku. Ia memang bukan perkara main-main, ia serius. Tetapi Tan Sri yang main-main. Tan Sri tidak bertegas terhadap ahli kabinet sendiri. Tengok macam mana mereka turun daripada pejabat UMNO. Sebahagian tu yang keluar tanpa ada pakai. Wartawan punya penuh, wartawan pakailah. Dan timbalan menteri komunikasi keluar macam tu je tak pakai. Apa yang Tan Sri buat? Sebab itu untuk meminta rakyat, setiap hari Menteri Kanan Keselamatan Tan Sri umumkan berapa ramai yang kena denda, berapa ramai yang kena dakwa, berapa ramai yang kena hukum, macam-macam. Tapi tak ada pun kesalahan yang sama di kalangan ahli kabinet Tan Sri tak buat apa. Kemudian Tan Sri harap kami untuk hormati. Bayangkan. Ini problem yang besar. Dan Tan Sri tak boleh buat konon-konon tak tahu ataupun naif. Kerana ini adalah jawatan yang Tan Sri minta Tan Sri gerakkan pada langkah syaratan. Tan Sri yang janjikan dalam suara, saya antara yang terlibat di dalam membuat laporan kepada SPRM tentang rakaman suara Tan Sri yang dikatakan dalam meeting bersatu yang terakhir. Tan Sri sebut scheme of things tu untuk berikan sana sini. Dan akhirnya SPRM tak ambil. SPRM dalam pertemuan saya dengan pegawai tu kata kes ini adalah kes yang sensitif, kita akan berikan keputusan ataupun pandangan ataupun update. Sampai hari ini kami tak tahu, tak ada apa-apa. Bayangkan. Dan kemudian Tan Sri rasa bahawa kami lupa semua benda tu. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Rakyat Malaysia bukan hanya dengar macam tu dengan ada beberapa doa dan sebagainya dan kemudian terbuai. Dah. Itu bukan kami sekarang. Kami boleh. Saya tidak memaki hamun Tan Sri. Saya tak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat
kerana itu bukan pilihan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri adalah perkara yang salah. Mengharapkan rakyat di bawah untuk taat, untuk patuh, tapi Tan Sri membiarkan ahli politik Perikatan Nasional melanggarnya secara terbuka, tidak ditangkap, tidak ditahan, tidak didakwa, bahkan dilepaskan. Ini yang menjadi persoalan dia. Okey? Jadi ada yang menyebutkan tentang isu, beliau menyebutkan tentang isu ini, tetapi apa boleh buat kerana kehendak dalam pelbagai persekutuan, maka kita terpaksa mengadakan pilihan raya. Saya tak tahu. Ayat ini menggambarkan ayat yang lemah oleh seorang Perdana Menteri. Apa yang boleh buat? Anda mempunyai jentera terbesar kabinet dalam sejarah. Tiba-tiba anda kata, apa boleh buat? Anda dapat gaji, Tan Sri. Kami, saya dan semua daripada yang 30 juta rakyat Malaysia bayar gaji anda, Tan Sri. Anda bukan dapat daripada poket sendiri. Duit kami. Duit kami. Dan tiba-tiba mengeluh kata apa boleh buat, itu bukan sepatutnya kenyataan yang bagus daripada seorang Perdana Menteri. Gaji anda bukan 5,000, gaji anda bukan 10,000. Gaji kami ni walaupun 5,000 ke 10,000, api air kami bayar sendiri. Untuk menteri, untuk timbalan menteri, api air percuma. Api air percuma. Maid percuma. Minyak percuma, kereta percuma. Jadi kalau kami tiba-tiba apa boleh buat, kami nanti balik nak kena pikiak tu, pikiak ni. Kalau Tan Sri, tak perlu. Tan Sri bukan ahli politik baru satu hari. Bukanlah satu hari. Tan Sri pernah jadi MD Johor. Tan Sri pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Pernah menjadi Menteri KDN. Hari ini menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba mengeluh, apa boleh buat? Apa boleh buat? Sebab itu kenapa saya berhak marah. Orang kata, sikit-sikit nak kritik kerajaan sikit. Aku dan kau sendiri bayar kerajaan ni punya duit, gaji. Jadi jangan rasa bahawa kita ini bersalah, berdosa kerjanya untuk kritik. Ketika mana kalau dalam office, saya sebagai bos, saya kritik dan juga tegur hasil kerja pekerja saya. Kemudian dia kata, bos ni kerjanya nak komplain je. Memanglah aku komplain. Aku bayar gaji hang. Begitulah sepatutnya kerajaan apabila gagal untuk bertindak yang sepatutnya, kita pembayar, sebab tu dipanggil taxpayers money. Duit pembayar cukai. Anda semua bayar cukai dan kerajaan guna untuk bayar gaji dia, untuk bayar allowance dia. Ingat, duit kita lah mereka dapat allowance pinggan mangkuk. Allowance untuk bawa keluarga pergi bercuti, the hell. Tak maaf kataan kasar sikit lah. Sebab itu faham kenapa kritikan ini perlu dilakukan. Mereka sedang bersenang lenang mendapat gaji, mendapat allowance daripada duit kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Dhar jumpa dengan Nabi, tengok sahabat-sahabat yang lain dapat lantikan daripada Nabi untuk buat kerja. Yang ni lantikan pentadbiran. Abu Dhar orang yang saleh. Tetapi orang yang saleh, tetapi dalam bab pengurusan ini, pengurusan itu Abu Dhar bukan orangnya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dhar, innaka la dha'if wa innaha al-amanah. Wa innama wahai Abu Dhar, engkau dhaif daripada segi pentadbiran ni, bukan dhaif daripada segi agama. Wa innaha al-amanah. Dan ia adalah satu tanggungjawab amanah. Dan ia akan khizyun wa nadamah, kata Nabi. Itu akan membawa kepada penyesalan di hari akhirat. Sebab itu ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yang ini saya juga akan kena telan benda yang sama sekiranya saya berada pada posisi mereka. Ia ingatan untuk diri saya dan ingatan untuk semua. Apa kata Nabi? Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi laqad harrama Allahu lakul jannah. Mana-mana hamba Allah yang diberikan tanggungjawab pentadbiran dan dia mati pada hari yang dia mati dalam keadaan membohongi rakyat dia, laqad harramallahu lahul jannah,
dan Allah mengharamkan bagi dia untuk masuk ke dalam syurga. Ini bukan main-main. Ini bukan isunya, oh tak bolehlah kerana dah macam tu. No, memang Perlembagaan Persekutuan menyatakan perlu ada pilihan raya. Dan kita perlu untuk menyediakannya dalam keadaan yang baik. Caranya adalah untuk PRK, tatkala seorang itu meninggal dunia, bukan kita bunuh dia ke, ataupun kita pergi, tak. Allah takdirkan kepada Datuk VK Liu, mendiang Datuk VK Liu, kerana ada masalah kesihatan dan dia meninggal dunia. Apa yang berlaku? Kita tak mahu dalam keadaan, kalau dalam keadaan tidak ada sebarang pandemik, tak ada masalah, memang terbuka, nak ada 10 penjuru, silakan, itu hak demokrasi. Maka penyandangnya adalah parti warisan, kita bagi pada dia untuk meneruskan. Tapi kalau PRN Sabah kan beza, ia terbubar dengan sendiri, bukan disebabkan ianya berlaku peletakan jawatan ataupun kematian, kan beza tu. Sebab ada tadi yang mai datang tanya kan. Jadi apabila disebutkan tentang darurat dan ayat ini, jika pilihan raya tidak ditangguhkan apa-apa sekalipun, rayuan saya kepada Batu Sapi dan rakyat Sarawak, berhati-hatilah. Tan Sri, yang perlu berhati-hati itu adalah Tan Sri dan juga Kabinet Tan Sri, yang meeting untuk tentukan nasib Tan Sri sampai pukul 12.30 malam tu, just rightly after titah tuanku tu, bukan pembangkang. Parti dalam gabungan Perikatan Nasional, bukan kami. Sebab tu ayat tu jangan hanya berikan kepada rakyat, kononnya rakyat atau pembangkang yang salah. Yang keadaan ini adalah Tan Sri yang bersalah. Dan kedudukan Tan Sri pada hari ini bukan menang selepas dari pilihan raya. Ia datang daripada hasil pengkhianatan janji yang telah dimeterai sebelum daripada PRU 14. Tan Sri yang minta, Tan Sri yang buat, Tan Sri yang susun dengan Azmin, Tan Sri yang susun dengan Hamzah Zainuddin. Dan sekarang ini jangan buat konon-konon menjadi play victim, bermain seakan-akan Tan Sri adalah mangsa. Tak, Tan Sri bukan mangsa dalam keadaan ni. Tan Sri ambil jawatan itu dan susun dan gembira. Video yang tersebar bagaimana peluk Azmin di rumah Tan Sri, alhamdulillah lah apalah semua kan. Tan Sri yang minta. On top of that, Tan Sri dibayar gaji oleh kami, oleh rakyat. Sebab tu jangan buat naif, jangan buat rasa macam menjadi mangsa. Tak. Ia bukan kerja fisabilillah. Kalau Tan Sri buat kerja itu tanpa dibayar sesen pun, fisabilillah, itu perkara berbeza. Mungkin saya tak layak untuk kritik. Jadi jangan play victim. Jangan bermain seakan-akan Tan Sri dan kerajaan Tan Sri dan ahli parlimen dan kabinet itu mangsa. No, anda bukan mangsa. Anda yang pilih keadaan ini berlaku. Anda yang memilih. Tak ada siapa yang paksa untuk anda untuk khianat Pakatan Harapan dahulu. Baik. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat terakhir ini, memang dalam poin yang ke-23, sehingga ada beberapa minit lagi, dalam poin yang ke-23, tapi apa boleh buat kerana itu adalah kehendak dalam Perlembagaan Persekutuan, maka kita terpaksa mengadakan pilihan raya. Dalam poin ke-23, dalam ucapan transkrip ucapan Perdana Menteri tadi pada pukul 4, kecuali jika darurat diisytiharkan di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Apa maksud Tan Sri di sini? Tan Sri nak tuju kat siapa? Sebab dalam perlembagaan yang mempunyai kuasa ni bukan rakyat untuk mengumumkan ataupun mengisytiharkan. Perkara 150 menunjukkan, memaklumkan hanya satu orang sahaja di atas bumi Malaysia ini yang boleh ditujukan poin ke-23 dalam transkrip ucapan Tan Sri ini adalah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, yang di-Pertuan Agong ke-16, Sultan Negeri Pahang. Tan Sri tuju ke dia tu, ke baginda. Saya nak tanya, yang dulu ni pejuang-pejuang Melayu Islam yang tak cukup hari dah kalau masa Pakatan Harapan memerintah, sikit je kalau katakan tun ke,
Datuk Seri Wan Azizah ke sebut ayat ni bukan ayat direct bukan ayat direct. Ayat ini adalah ayat indirect ni. Ayat indirect saja. Disebutkan seakan-akan pergi menyinggung, menyindir. Kalau bahasa utara pergi mencamdek Agung. Wih, penuh dah Dataran Merdeka tu. Geng PAS dengan UMNO penuh saja. Tiba-tiba Tan Sri tak ada orang lain yang Tan Sri pada poin ke-23 ni. Tan Sri pergi singgung siapa ni? Tan Sri singgung Tuanku Agong. Dalam perkara 150 ini dan peruntuk dalam perkara 150 dalam kurungan 3, memang boleh ada satu perbahasan akademik menjadi hak dan juga pertimbangan tuanku untuk membenarkan atau tidak membenarkan. Benar perkara 40 itu menyatakan tuanku bertindak di atas nasihat. Kalau kita pegang benda tu, kalau dalam Pakatan Harapan dulu anda kata, oh, jadi Istana dan Agong ni apa dia? Hanya puppet sajalah. Tapi bila Agong gunakan ini, anda pula marah. Bismillah. Dan saya yakin ramai di kalangan yang penyokong Pakatan Harapan tak suka mainkan isu perkauman dan seperti mana dilakukan oleh PAS dan juga UMNO. Saya tahu, kerana benda tu akan merugikan dan tak memberikan kita kelebihan untuk bergerak ke hadapan. Sebab itu, kita tak kecoh. Sebab kita tak mau. Ini adalah kelompok rasis, kelompok yang suka memainkan isu agama, sentimen agama. Kita tak mau melalui jalan yang sama. Tetapi semua perlu untuk menulis dan bertanya kepada penyokong PAS dan UMNO. Kenyataan ini tuju pada Agong ni. Hampa takkan okey. Sebab kalau kenyataan ini okey, mana-mana pihak nanti di masa akan datang, bila mereka mempertikaikan Agong, kerana ada presiden bahawa mempertikaikan keputusan Agong itu okey bagi anda. Bayangkan. Tapi yang banyak secara terbuka mengkritik, menghina Agong ni bukannya pembangkang, bukan DAP. Saya antara ketika mana kerajaan Pakatan Harapan tegak berdiri, beberapa menteri dan pendirian DAP saya lawan secara terbuka. Semua orang boleh tengok. Dan semua orang pun tahu. Tapi yang mengkritik dan menghina raja-raja Melayu secara terbuka ni UMNO. Bila isu tentang murka Raja Perlis, ahli Parlimen UMNO yang pertikaikan benda itu dalam Dewan Rakyat. Kerana tak dapat pilihan mereka untuk menjadi Menteri Besar Perlis ketika itu. Yang angkat banner tulis, kami nak derih Natang. Yang lantik Menteri Besar Terengganu itu adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Natang tu tuju pada siapa? Yang angkat tu adalah geng penyokong Idris Yusof ketika tu. Ketika mana berlaku pada 90-an, persengketaan antara dua calon Raja Kelantan. UMNO yang angkat kepada satu raja yang lain. Ada isu lah benda tu. Dan sekarang ni orang yang dikatakan terlibat benda itu adalah Menteri Perikatan Nasional. Dan hari ni yang kata ni kepada Agong saya bukan suruh untuk apa, tapi tengok. Hakikatnya anda lah yang menggunakan istana ketika memanfaatkan anda, menghina istana ketika tak memanfaatkan anda. Anda bukan pejuang Melayu, pejuang Islam pun. Sembang je benda ni. Malam ni bahasa saya agak kampung sikit lah. Tak apa. Selalu saya agak susun kan. Dan inilah masalah terbesar kita. Dan yang paling memalukan adalah seorang ahli politik, bekas ahli politik UMNO, dan satu lagi adalah ahli politik kanan dan senior bersatu yang hari ini merupakan yang dipertua Dewan Negara ataupun dalam bahasa lain adalah Presiden Dewan Negara. Yang berhormat Tan Sri Dr. Rais Yatim menulis secara terbuka di Twitter beliau bahawa dengan difahami ayat itu, saya susun ayat ini secara baik, anda mungkin boleh fahamlah kerana akan berlaku pertikaian undang-undang nanti. Saya cuba untuk berhati-hati. Ayat itu secara
implisit ataupun eksplisit membayangkan bahawa yang di-Pertuan Agong ini perkataan yang di-Pertua Dewan Negara. Kalau dia hanya seorang ahli kalau dia hanya seorang ahli politik biasa, perkara berbeza. Dia adalah satu ketua cabang kerajaan dalam negara ini. 3 cabang. Eksekutif, Perdana Menteri ketua. Judiciary, ketua dia adalah ketua hakim negara. Dan legislatif, 2, iaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara. Ketuanya ini adalah dia ni. Dan dia menyatakan bahawa Agong, iaitu ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dewan Agong, ketua negara, mencabuli perkara 40. Ini ucapan yang di-Pertua Dewan Negara. Ini bukan Pak Man jual cendol tempe tepi jalan. Bukan ahli politik biasa. Ini adalah yang di-Pertua Dewan Negara. Memperkatakan ayat itu dalam tulisan. Dia menggambarkan dicabul perkara 40 itu dengan mengaitkan bahawa AG, Peguam Negara, gagal bertindak menasihati Agong. Bayangkan. Dan sepanjang 22 bulan yang dikritik Pakatan Harapan, bahkan saya juga mengkritik Pentadbiran Pakatan Harapan secara dalaman dan terbuka, tak ada orang lagi yang menyaman keputusan ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Buruk-buruk hinaan hampa terhadap DAP tu nampaknya Melayu nama Syed tu membuat satu saman ke atas Agong. Ini berlaku. Jadi saya lihat ucapan Perdana Menteri pada pukul 4 tadi banyak disulami secara tersirat untuk 2 benda: mengkritik keputusan Agong, kedua, ada bunga-bunga untuk berusaha memohon kembali pengisytiharan darurat daripada Agong. Dan ini rakyat kita semua yang membayar gaji kerajaan bersedia. Kalau itu dilakukan sekali lagi, rakyat perlu bangkit dan memberitahu kepada istana bahawa ia tidak boleh untuk diterima sama sekali. Ia perlu dihentikan. Baik, hanya kita sahaja yang ternyata dan terbukti hanya kita mampu menjaga kita, rakyat menjaga rakyat. Dan kelompok-kelompok bangsawan yang berfikir tentang jawatan mereka ini hampir membuktikan bahawa mereka tak berfikir pun tentang kita. Tak fikir pun tentang kita. Inilah tugas kita. Sungguh pun yang saya tengok ada kawan saya ustaz, dulu sangat kritikal, mengajar dan juga menebarkan ilmu berkaitan dengan menjadi kritikal, menjadi objektif, menjadi pegawai menteri hud-hud lah itu. Hilang perkara ini hanya kerana dia berada pada posisi jawatan tersebut. Sebab itu kadang-kadang kita ini akan tersepit pada satu sudut untuk mengekalkan prinsip dan juga dengan habuan yang ada. Ia bukan perkara yang mudah. Dan saya juga mungkin akan diuji perkara tersebut. Saya tak adalah nak berlagak atau nak poyo untuk kata, oh nanti saya dapat, saya akan buat. Dah. Kerana itu dahulu pada beberapa sesi yang lalu, saya juga mengajar diri saya dan semua orang untuk berdoa dengan doa Nabi SAW yang selalu diulang. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku di atas agamamu. Jadi, untuk kata bahawa sudah berhenti politicking, no, tak pernah berhenti. Dan yang paling teruk dan yang paling keji dalam berpolitik di Malaysia ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin. Dengan rasa penuh hormat, kritikan ini saya lontarkan dan saya ingat sekadar itu dahulu. Ini adalah penjelasan dan juga pembentangan saya. Saya juga ada memberikan sudut pandang saya berkaitan dengan dua statement yang dikeluarkan oleh de facto ataupun tokoh pimpinan DAP, iaitu saudara Lim Kit Siang. Satu yang saya setujui,
dengan bersyarat, dan satu lagi ada yang memang completely saya bersetuju, iaitu yang pertama adalah pembentangan belanjawan pada 6 November ini perlu untuk ditangguhkan sampai kepada 13 November kerana perlu kepada libat urus yang lebih baik, engagement yang lebih menyeluruh, dan mekanisme mampu untuk mengawal perjalanan dan juga distribution of money, duit belanjawan itu kepada sasaran yang tepat, kerana ketika inilah pembangkang mempunyai kekuatan untuk menafikan sekiranya itu tidak untuk kebaikan rakyat tidak dipenuhi, kita boleh untuk gagalkan belanjawan ini. Saya sangat tidak bersetuju untuk digagalkan mana-mana belanjawan, kerana itu akan memberikan kesan yang sangat negatif. Sebab itu saya sangat rasakan bahawa pada 2 November yang di-Pertuan Dewan Rakyat Ad Harun perlu membenarkan 25 usul undi tidak percaya itu dibenarkan bagi mengesahkan kerajaan bahawa punya majoriti atau mengesahkan kerajaan tidak punya majoriti. Kerana apa? Ustaz suka-suka nak buat. No, ini adalah peruntukan dalam perlembagaan. Dalam perkara 43 dalam kurungan 4, Perdana Menteri yang tidak mempunyai sokongan majoriti perlu meletakkan jawatan atau menghadap kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Dan saya yakin Tuanku Agong tak akan membubarkan parlimen, dan mereka yang meneruskan pemerintahan tanpa mempunyai majoriti itu adalah bertentangan dengan perkara 43.4. Macam mana Ustaz tahu bahawa tak ada majoriti? Kalau ada majoriti, tidaklah Perdana Menteri itu kalut. Kalau dia tahu dengan simple, untuk bajet ini lepas, dia perlu hanya 112 je. 222, sekarang 221 lah kerana Batu Sapi meninggal. 221 tu simple majority adalah 112 secara umum. Kerana 222 half 111. Jadi majority mudah 112. Yang dipanggil majority mudah itu 112. Jadi kalau dia memang dalam tangan 112 Tan Sri Mahyudin, dia tak perlu takut. Memang solid 112, dia akan menang. Tapi kenapa dia kalut dan sampai kepada tahap terpaksa untuk meyakinkan kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong untuk menitahkan perkara tersebut? Ini adalah indikasi yang sangat jelas bahawa Tan Sri Mahyudin ataupun ahli parlimen Paguh tidak mempunyai majoriti yang bermaruah, tidak mempunyai majoriti yang mudah mentadbir kerajaan ini. Kerana itu bertentangan dengan perkara 43.4. Ia bukan sekadar perpolitik, no. Ia adalah keperluan dalam perkara 43.4. Kerana negara ini ditadbir dan dilaksanakan di atas keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sebab itu kerana usul undi tidak percaya itu sangat penting, sangat instrumental untuk dilaksanakan ataupun dibenarkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat ketika hari pertama bersidang, iaitu Isnin. Dan itu perlu untuk dilakukan, dan Ad Harun tak punyai sebarang pilihan melainkan untuk membenarkan hal tersebut berlaku pada 2 November. Dan saya juga ada memberikan sedikit penjelasan tadi berkaitan dengan dua pandangan statement daripada saudara Lim Kit Siang, dan ada saya setuju dan ada saya tidak setuju secara bersyarat itu, dan saya muatkan di dalam tulisan saya di Facebook saya. Terima kasih kepada semua yang hadir dan memberikan tumpuan kepada penjelasan saya ini di saat akhir. Ada yang minta dan juga saya pun terfikir mungkin saya boleh buat ulasan. Dan insyaAllah saya kira sepanjang daripada 2 November sampai 15 Disember ini, apatah lagi di Kuala Lumpur ini, daripada 2 November sehingga pada 9 November itu masih lagi dalam PKPB, tak banyak tempat boleh pergi melainkan berada di rumah, sehingga ada banyak isu akan timbul, dan mungkin kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan lebih kerap mungkin insyaAllah. Dan terima kasih kerana meluangkan masa dalam sejam ini untuk bersama saya. Semoga Allah rahmati kita. Kita mohon pada Allah, saya tak tahu di tempat saya hujan yang sangat lebat, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan kes-kes baru. Waktu hujan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Allah turunkan kes-kes baru COVID-19 dan meningkatkan mereka yang sembuh selepas daripada positif, dan Allah rahmati negara ini. Allah lindungi kita
dan bebaskan kita daripada pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, pemimpin-pemimpin yang inkompeten, yang gagal melaksanakan tugas. Dan semoga Allah rahmati kita semua. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum min alladhina ittaba'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah yaj'alna min muttabi'i bil kitab was sunnah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.